Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelajar-pelajar tahfiz semua, insya-Allah kita akan meneruskan tajuk bahasa Arab yang kita mulai dari asas, yang paling asas dalam belajar bahasa Arab. Semalam kita dah mulai belajar bahasa Arab daripada perkataan-perkataan yang ada dalam bahasa Arab, jenis-jenis perkataan. Perkataan dalam bahasa Arab ada 3 macam. Macam semalam yang kita cakap, ada ismun, ada harfun, ada fi'lun. Ismun, semalam kita dah belajar tanda-tanda ismun tu. Jadi apa saja tanda-tanda ismun, tanda-tanda ismun tu. Ismun ni apa dia? Kata benda. Dalam bahasa Inggeris tu, kata benda ni meliputi itu noun, pronouns, adverb, adjective. Dia meliputi tu, tak hanya noun saja. Jadi ismun ni kata benda. Cuma ismun dalam bahasa Arab lebih luas dia cakupan dia dalam bahasa Inggeris. Jadi tak hanya noun, pronouns juga masuk, adjective, adverb semua. Itu ismun. Itu ismun. Jadi tanda-tanda dia ada 4. Jadi kalau kita baca Al-Quran, yang mana satu ismun, kita mesti tahu tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia pakai alif lam, Al-Kitabu, Al-Quranu, Al-Masjidu, pakai alif lam dia. Tanda yang kedua dia pakai tanwin. Pakai tanwin ujung dia Muhammadun, Aliyun, Quranun. Jadi semua ismun dia boleh pakai tanwin. Yang ketiga dia ada huruf jar sebelum dia. Huruf jar nanti hari ni kita insya-Allah akan belajar huruf jar. Yang keempat tanda dia makna dia benda. Jadi kalau dalam buku-buku bahasa Melayu atau buku bahasa Inggeris selalu cakap sana, kata benda adalah kata yang memaknakan nama seseorang, nama benda. Selalu macam tu. Jadi kalau bahasa Arab pun macam tu juga, ada juga definisi dia. Ismun ni adalah perkataan yang menunjukkan makna benda. Sama ada nama orang, nama bandar, nama haiwan dan lain-lain. Jadi kalau kita tak jumpa tanda dia, tengok makna dia lagi. Kalau makna dia benda, maka ismunlah dia. Jadi 4 tanda dia. Pertama tengok dari alif lam, tanwin, huruf jar sebelum dia, atau tak ada semua tu sekali, tengok makna dia lagi. Yang kedua, kita semalam belajar macam-macam isim. Ismun tu ada yang single noun, ismun yang mufrad, atau yang satu je tunggal dia makna dia. Lepas tu musanna semalam yang 2 dia, double. Lepas tu jamak dia, jamak tu ada 3 macam jamak tu. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Apa beza dia? Muzakkar salim dia pakai waw nun ujung dia. Muslimuna, mu'minuna. Kalau muannas salim, muslimatun, mu'minatun. Kalau jamak taksir apa dia? Dia tak pakai tanda dia. Dia pecah bentuk dia. Kutubun. Saya minta. Minta maaf Ustaz. Saya minta kita ulang balik sikit ke belakang lagi Ustaz. Iaitu kita sebenarnya semalam ni kita mula dengan pembahagian kata. Kata terbagi menjadi 3, iaitu izim, dalam bahasa Inggerisnya sebut noun. Kemudian fi'il. Fi'il ni verb, perbuatan. Izim ni kata benda. Kemudian yang ketiganya huruf. Kita belajar semalam adalah izim, fi'il dan huruf. Jadi hari ini sekarang ni Ustaz sebutkan tanda izim macam tadi, dan terus kita pergi ke tanda-tanda izim. Tanda-tanda izim yang Ustaz cakap tadi lah, mufrad, tasniah, macam-macam. Macam-macam izim. Tajuk ni sekarang ni ialah macam-macam. Macam-macam izim. Dia punya classification of izim. Baik, teruskan Ustaz. Ya betul, klasifikasi oleh isim. Kemudian fi'il dulu. Fi'il tu adalah kata kerja. Kalau secara bahasa dia, yang istilah dia,
Perkataan yang memerlukan masa, keterangan masa dia. Dia perlu keterangan masa, fi'il. Sebabkan dalam fi'il tu dia terbagi lagi. Ada fi'il madhi atau past tense atau fi'il atau kata kerja yang menyatakan di masa lampau. Lepas tu fi'il mudhari', kata kerja yang menyatakan berlakunya di masa sekarang atau akan datang. Lepas tu fi'lul amri yang menyatakan perintah. Dari fi'il ni kalau singkat cerita dia, fi'il tu adalah verb, kata kerja. InsyaAllah nanti kita akan belajar, fokus nanti kita akan belajar hari ini fi'il dengan harfun. Harfun ni fokusnya pada huruf jar. InsyaAllah kita tengok apa sahaja huruf jar. Sebab tak semua huruf jar yang dinyatakan dalam bahasa Arab itu sama dengan preposition dalam bahasa Inggeris atau kata penghubung dalam bahasa Melayu. Tak semua. Cuma ada kesamaan sedikit. Jadi itu dia huruf jar. Nanti kita akan sambung. Huruf jar tu ada 18 je. Jadi kena hafal. Tapi kita sebelum menghafal saya akan jelaskan sedikit insya-Allah tentang huruf jar ni. Lain sekali Ustaz, saya minta maaf saya. Jadi tajuk dia pembagian kata tu isim, fi'il dan huruf. Boleh tak contoh kita ambilkan satu ayat. Saya sedang bermain bola. Jadi daripada saya sedang bermain bola itu kita nak pergi kepada tiga-tiga. Boleh Ustaz tunjuk dalam bahasa Malaysia dan juga dalam bahasa Arab. Daripada satu ayat. Atau kita buat Muhammad sedang bermain bola. Atau pelajar lah. Yal'abu at-talibu al-kurata. Yal'abu. Kalau bahasa Malaysia dia bermain, sedang bermain, seorang pelajar, bola. Jadi bahasa Arab, bahasa Melayu nanti kita akan nampak struktur dia. Kalau bahasa Arab dia verb dia dulu, baru dua dia. Baru pelaku dia. Verb dulu baru pelaku. Tapi kalau bahasa kita punya, pelaku dulu baru verb. Terbalik dia. Nanti. Jadi bahasa Arab dia tu terbalik lah. Terbalik dia. Jadi bermain dulu. Bermain dulu. Ni verb dia. Di verb dulu. Atau kata kerja. Kata kerja. Sedang bermain. Sedang bermain. Yang bermain tu siapa? Pelajar. Ini isim. Mana tanda isim dia? Semalam kita dah belajar. Mana tanda isim dia? Ada alif lam. Alif lam. Kan pelajar kan kata benda tu, benda. Pelajar kan benda. Benda hidup. Ini kata benda. Itu tanda isim tu. Atau benda atau alif lam tu al. Alif lam. Alif lam. Jadi makna itu tanda isim dia. Boleh tak kita pakai tanwin sini? Boleh je. Tapi kita hilangkan alif lam dia. Semalam kan kita ada tanwin satu, alif lam satu. Boleh? Hilangkan alif lam dia. Talibun. Boleh? Jadi bahasa Arab ni dia start dengan verb di depan. Kalau kita bahasa Malaysia ni ada bahasa Inggeris dia start dengan noun dulu. Ahmad. Ya nanti ada penjelasan. Okey. Kalau yang ni sini kita balik lagi untuk awal dia. Bola. Bola kan makna dia kata, bola kan benda tu, sebuah benda. Berarti dia kata benda. Maka dia noun. Macam kalau kita tak tahulah makna dia bola. Kita tengok ada sepakatan ni. Ada alif lam di sini. Alif lam ni berarti makna kan menyatakan dia adalah benda. Ada tanda alif lam dia. Tadi ada tambahan sedikit Ustaz Kamal. Memang semua bahasa Inggeris, bahasa Arab didahulukan oleh verb. Boleh juga didahului oleh ismun, boleh. Cuma dah beza struktur dia. Struktur bahasa Arab tu ada dua. Boleh ismiyah, boleh fi'liyah. Nanti kita akan cuba try lagi belajar. InsyaAllah. Jadi rupanya Arab ni dia start dengan verb, lepas tu followed by noun. Preposition dia. Okay, terima kasih Ustaz. Jadi itu dia. Jadi bahasa Arab tu dia sebenarnya apa juga boleh dengan verb, boleh dengan noun. Jadi bahasa Arab tu pun tak kaku dia. Jadi inilah dia. Jadi unsur-unsur dari ayat yang kita nak buat tu cuma terdiri ada ismun, harfun, fi'lun, tak ada lagi yang lain. Itu saja unsur dari ayat bahasa Arab. Okey, kita padam yang ni.
Selepas tu kita masuk, sekarang kita fokus kepada, semalam kita dah belajar ismun, dah ada tanda alamat ismun, tanda ismun, kata benda, lepas tu macam-macam dia. Sekarang kita fokus kepada harfun, iaitu yang fokus dia huruf jar. Harful jar. Huruf jar ya. Huruf jar. Kalau bahasa Inggeris dia panggil bawah preposition. 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 Bahasa Inggeris dia preposition. Ni bahasa Inggeris dia, preposition. Huruf jar secara bahasa lah. Ini huruf makna dia. Jar ni makna dia menarik dari atas ke bawah. Contoh dia, fi. Bahasa Arab tu, contoh dia Alkitab kan. Bahasa Arab asal dia sepatutnya domah dia atas tu. Jadi nama-nama orang Arab selalunya pakai domah. Alkitabu, as-sayyarat, kereta saya, masjid, masjidu, dia ujung dia. Tapi disebabkan sebelum dia ada huruf jar, makna jar kan menarik, dia tarik dari bawah ke atas. Jadi Alkitabi. Tu makna secara bahasa lah, makna dia secara bahasa, huruf jar. Apa saja huruf jar tu? Huruf jar tu dia ada 18 huruf jar tu. Jadi huruf jar ni meliputi keterangan tempat dia. Macam di dalam atau di pada, dari, di atas. Tu huruf jar semua tu. Banyak lagi huruf jar seperti jadi huruf jar ni kalau orang Inggeris cakap preposition orang Inggeris ni dia ada beza sikit dengan bahasa Arab. Macam tiga bahasa Melayu ada beza sikit je, tapi ada banyak kesamaan. Okey. Ini salah satu huruf, ini dia huruf jar. Huruf jar tu kalau kita nak samakan dengan bahasa Inggeris preposition. Makna dia adalah huruf yang menarik, jar tu menarik. Okey. Ada juga dalam satu orang-orang ahli bahasa Arab yang lain cakap bukan huruf jar nama dia, huruf khafat nama dia, khafid. Dia khafid ni makna dia menarik juga. Sekarang Ustaz minta Ustaz Kamal tolong tunjukkan huruf jar. Tunjukkan. Muka surat 8 huruf jar. Hanya kita bagi kepada pelajar-pelajar kita supaya dia nampak. Dia mula dengan min, ila, an, ala, bi, fi, ka, li, wa, bi, ta, ruba, ada, khala, khasha, mus, muntu, hatta. Okey. Muka surat 8. Ada lagu dia ada min ila an ala fi ruba bi kali wa bita khala ada hasyamut mundu hatta. Jadi kalau kita hafalkan lagu ni, lagu tu semakin senang kita nak hafal. Jadi kalau dah kita dah hafal, kita dah faham ni huruf jar ni. Bila mana kita terjumpa perkataan tu dalam ayat, senang kita selepas ni mestilah ini huruf jar. Lagi sekali Ustaz nyanyi sedap nyanyi tu. Kita nak ingat nak hafal. Mula boleh. Boleh sama-sama Ustaz Kamal. Mula Kamal. 1, 2, 3. Min ila an ala fi rubabi kali wa bita khala ada hasyamuz mundu hatta. Kalau dalam kitab dia lagu ini dia tak sesuai dengan urutan yang ada di kitab. Dia dalam lentera mungkin. Lentera. Jadi kalau kamu InsyaAllah nanti kita akan mainkan Lantera. Ada satu buku nama dia Lantera. Nak belajar yang konsep yang dibawa oleh Ustaz Syamsul Ma'arif, dia ada satu buku khas, iaitu kita kena hafal Lantera ni setiap hari 1 jam. Jadi benda ni akan lekat. Kena hafal. Kalau Quran boleh hafal sampai 30 juzuk, untuk bahasa Arab ni tak banyak, buku dia kecil saja untuk kita hafal. InsyaAllah. Jadi dia ada min, ila, an, ala semua sampai akhir tu. Kalau kita nak jelaskan satu-satu boleh kita buat contoh dia. Contohlah kita cakap min. Min tu makna dia di sana dari. Kalau kita cakap saya daripada masjid. Berarti kalau kita cakap saya daripada masjid, ana min mas atau min al-mas, minal tadi dia, minal masjidi jadi dia. Sebab dah huruf jar sebelum dia.
Jadi kalau huruf jar nanti kan cakap menarik dari atas ke bawah dia. Jadi kasrah dia. Minal masjidi dia. Jadi daripada ayat tu bila kita nampak min tu kita dah faham. Makna dia huruf jar. Huruf jar. Jadi daripada buku Ustaz Syamsul ni dia sebut makna perkataan Melayu dari. Sebahagian dari ataupun kerana. Betul. Okay. Kerana. Okey, ada juga ila. Ana saya ke masjid. Ana ila al-masjidi dia. Jadi ila ila ni dalam bahasa Melayu ialah ataupun kepada. Jadi kalau kita dah belajar huruf jar, jangan sampai tu buat ana ila al-masjidu, tak boleh. Tak boleh juga al-masjid. Kalau dalam bercakap boleh al-masjid. Tapi dalam menulis jangan sampai tertulis al-masjidu. Bolehnya al-ila al-masjidi. Itu ila. Ada juga an. An. An tu dari atau tentang. Saya cakapkan macam di awal-awal belajar, hari ini kita akan belajar tentang an. Tentang an huruf, tentang huruf an. Ini pun huruf jar juga lah. Betul. Tiga lah kita kata. Min, ila, an. Tiga huruf jar. Okey. Lagi tak? An. Anil harfi. Huruf ada huruf. An. Ya. Atau bi. Bi ni dengan. Macam kita cakap dalam nak mulai pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan. Ala belum. Ala boleh. Ala. Di atas. Ala. Dia ada dua makna untuk ala. Ya. Dalam surah Baqarah, ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kenapa dia tak wa ala qulubuhum? Tak ada qulubihim. Bawah jadi kasrah dia. Ala sam'ihim. Ala ni dak mana di atas. Contoh saya cakap bahasa Arab ni meja maktabun. Kita cakap pen di atas meja. Al-qalamu alal maktabi dia. Itu dia ala. Ada bi, bismillahirrahmanirrahim. Fi dah kita buat tadi contoh dia. Fi dah. Lepas tu ada ka. Ka ni makna dia bagaikan. Contoh kita cakap kamu bagaikan matahari. Kamu bahasa dia anta. Anta atau bagaikan rembulan. Anta kal qamari. Anta kal qamari. Kamu bagaikan rembulan. Bagaikan bulan di tengah malam. Jadi ada ka. Ka juga termasuk bagaikan makna dia. Jadi kalau bagaikan, kalau bahasa kita Melayu ni, kalau bahasa Inggeris pun bagaikan ni saya rasa bukan termasuk kepada preposition. Tapi kalau bahasa Arab iya betul aja. Bagaikan ni sama S ya. S. Mesti masuk. Okey. Jadi sekarang Ustaz masih lagi dalam huruf jar. Ya. Huruf jar ni ada semuanya 18. 18. Sekarang dah berapa tu? Dah sampai pada ka. Ka. Okey, ka. Seperti. Mana bahasa Melayu ni ka tu maknanya seperti. Seperti atau bagaikan. Bagaikan. Ini adalah orang putih dia panggil preposition. Ya, preposition. Preposition with. Ya. Okey. Ada juga di bawah tu li. Li ni makna dia milik atau kepunyaan untuk atau kerana. Jadi contoh saya tanya, ni punya siapa ni kitab ni? Ini punyanya Zaid. Berarti orang cakap li Zaidin. Li Zaid. Punya Zaidnya. Punyanya Zaid. Li Zaidin. Sebab tu sini kasrah sini dibagi baris bawah. Li. Jadi kalau ada terjumpa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Li Allahi. Baris bawah Allah. Lillahi. Ya. Okey. Kita sambung lagi. Lepas tu di bawah tu nombor 9, nombor 10, nombor 11 ada di sana dibuat huruf qasam. Huruf qasam. Huruf qasam ni apa dia? Huruf sumpah. Untuk demi. Demi ya. Huruf sumpah. Jadi huruf qasam ni adalah huruf sumpah. Huruf sumpah. Di dalam Quran selalunya ada huruf qasam. Ya ada banyak tu.
wal asri, wal fajri. Sebab tu dia tak mungkin orang cakap tak dibuat tak dalam Al-Quran tu tak tertulis wal asru, tak, tapi wal asri. Baris bawah dia, baris kasrah. Wal asri wal fajri. Bi macam tu ke? Billahi, tallahi. Semua tu semua tu makna dia sumpah tu, demi Allah. 3 huruf qasam, Ustaz. 3 huruf qasam. Ya, 3 huruf. Wa, bi, Ta. dengan ta. Ya. 3 huruf qasam. Wa bita. Jadi sekarang dah 11 dah. Dah. Ya, kita masih lagi belajar huruf ya. Dah yang ke-11. Ya, betul. Okey. Nombor 12 di bawah dia rubba. Rubba ni makna dia sedikit atau banyak. Atau makna dia boleh cakap begitu banyak. Macam ada dalam hadis, begitu banyak orang berpuasa. Ada rubba sa'imin min siyamihi apa Ustaz? Ilal ju' wal atash. Begitu banyak orang yang berpuasa, dia tak akan mendapatkan apa-apa, cuma mendapatkan kelaparan dan kehausan. Rubba. Rubba ni rubba tulisan dia. Rubba kat sini contoh dia rubba jahilin. Banyak orang bodoh, begitu banyak orang bodoh. Dia ada sambungan ayat dia lagi. Makna dia banyak atau sedikit, begitu sedikit juga boleh. Itu rubba. Lepas tu di bawah dia ada dari nombor 13 sampai nombor 15 ada khola, hasya. Yang tiga-tiga tu sama makna dia. Fungsi dia pun sama. Makna dia adalah selain, pengecualian, exception selepas dia. Jadi kena kita harap semua salin. Sekarang Ustaz dah pergi ke nombor 13. Ada. Kemudian nombor 14, khola. Ya. Kemudian hasya. Ya. Tiga-tiga ni makna sama bahasa Malaysia dia, iaitu selain. Selain. Okey, tiga-tiga ni ada, khola, hasya, semuanya selain mana. Contoh dia kita nak cakap, selain daripada ustaz. Adal ustazi. Zi dia tak boleh ustazu. Ustazi. Atau khalal ustazi. Selain mana dia? Selain ustaz. Jadi itu 13. Tadi nombor 13, 14, 15. Itu makna dia selain. Ada, khala, hasya. Nombor 16. Makna dia mudh. Mudh dengan nombor 17. 16 dengan 17. Sama juga makna dia. Mudh dengan munzu. Makna dia sejak atau selama. Contoh, sejak kapan? Sejak bila? Sejak bila kamu sakit? Saya sakit munzu, sejak semalam. Munzu yaumin. Sejak hari itu. Munzu yaumin, sejak hari. Sejak semalam. Jadi yang ke-16 dan yang ke-17 iaitu mus dan munzu. Dua-dua ni makna dia sama. Bahasa Malaysia makna dia sejak. Ataupun selama. Mus. Lagi satu munzu, sejak atau selama. Jadi ini semuanya huruf jar, preposition. Huruf jar bahasa Inggeris dia panggil preposition. Semuanya kita kena hafal, Ustaz. Betul. Kena hafal betul-betul ni semua. InsyaAllah ambil. Terakhir ada hatta. Hatta tu maknanya sehingga. Sehingga atau sampai. Sampai maghrib. Saya di masjid sampai maghrib. Ana fil masjidi hattal maghribi. Bagi bawah dia. Inilah huruf yang terakhir, huruf ja yang ke-18, iaitu hatta. Makna dia sehingga. Okey. Hatta maghrib. Ya, betul. Sehingga maghrib. Hattal maghribi. Langsung dibuat bagi bawah. Jadi semua yang ini huruf jar. Jadi huruf jar tu tak hanya preposition yang menyatakan tempat. Kalau sini kan tempat dah juga, ke dari di atas. Tapi selain tempat dah juga, dia ada bagaikan, sejak, sehingga, semua tu. Minta Ustaz Kamal tunjukkan Ustaz dari atas sampai ke bawah. Nombor 1 sampai nombor 18. Nampak boleh baca, bagi dapat jelas. Dia ada 18 semua huruf jar. Ya. InsyaAllah kita boleh. Jadi sesiapa yang minat untuk beli buku ni, bolehlah order daripada kita. 013 247 7760. Kita cetak bagi pihak Ustaz Syamsul Ma'arif. Buku dia semua, dia ada 3 buku. InsyaAllah bila ada buku, sangat menarik, sangat mudah untuk kita nak belajar. InsyaAllah. Jadi semua ni 18 ni boleh dihafal.
dengan menggunakan lagu. Jadi lagu tambah senang dia. Jadi kalau yang mesti kita ingat, huruf jar selepas dia bagi baris bawah. Nanti selepas ni kita akan tambah lagi. Tak hanya bagi baris bawah lagi, ada pakai ini dan pakai lain lagi. Sementara ni selepas huruf jar bagi baris bawah. Itu dia. Huruf jar. Ini adalah huruf jar. Jadi huruf jar adalah kata penghubung kalau dalam bahasa kita, bahasa Melayu dia punya. Okey. Ada soalan di sana, Zat? Tak ada? Okey, kita habiskan daripada huruf jar ni. Sekarang kita masuk kepada tajuk baru, iaitu fi'il. Terpadam yang ni. Sekarang kita masuk kepada fi'lun. Tadi huruf, sekarang fi'lun. Ada verb. Fi'lun. Fi'lun. Jadi fi'lun ni, kalau dalam kita nak buat dia macam-macam dia, ada nama dia al-fi'lu al-madi. Fi'lul madi ni adalah sama macam past tense. Atau yang telah berlalu, past tense. Lepas tu dia fi'il ni ada juga nama dia al-fi'l al-mudhari'. Ini nama sama present tense. Atau yang sedang berlangsung atau akan datang. Lepas tu ada dia fi'lul amri. Ni sama adanya imperative verb. Jadi dia inilah pembagian-pembagian fi'il dalam bahasa Arab. Jadi dia ada past tense sama dengan bahasa Inggeris, ada sama. Present sama juga dalam bahasa Inggeris. Tambah satu lagi, imperative verb. Imperative ni kata perintah. Jadi ini pembagian fi'il dalam bahasa Arab. Ini kalau kita balik kepada kami dulu belajar di sekolah Inggeris. Yang ni lah kita cakap selalu bila ni. Past tense, present tense dengan future. Future tense. Ya, future. Saya sedang main bola. Saya telah main bola. Saya akan main bola esok. Saya telah main bola semalam. Jadi itu lah daripada bahasa Inggeris. Jadi kalau future dalam bahasa Arab, tambah sa saja macam semalam kita cakap. Nanti ada sangat mustahak verbnya. Jadi ini Masya Allah. Kita kena faham betul dan kita kena hafal. Insya Allah semuanya akan jadi mudah. Insya Allah. Jadi ini pembagian dia verb dalam bahasa Arab. Kalau kita buka di muka surat 11, muka surat 11, kalau di sana tu, ada dia tabel dia bagi, tabel tu. Yang merah-merah ni adalah, ini pattern dalam bahasa Arab, pattern dia punya, pola dia. Jadi kalau pola yang fi'il madi, muka surat 11 kita tunjuk kan? Fi'il madi. Layangan fi'il lah. Dia ada warna merah tu, yang warna merah tu. Yang fi'il madi. Warna merah. Fi'il madi tu ada fa'ala, ada fa'ala. Ini semua fi'il madi ya. Kata kerja lampau. Lampau. Lampau yang dah. Yang dah berlalu. Past tense. Dah past tense. Malam. Ya. Saya telah makan semalam. Betul. Contoh di sini. Okey, dia buat di sana. Di sana tu banyak pattern-pattern dia buat. Dari fa'ala sampai paling bawah sekali tu if alalla. Itu pattern semua tu. Atau pola fi'il madi, bentuk fi'il madi. Pola dia ada contoh, kita ambil ya pola yang paling atas tu fa'ala. Kita ambil pola dia fa'ala. Fa'ala ni contoh dia dakhala, masuk. Dia ada pattern dia. Jadi semua fi'il itu ada pattern dalam bahasa. Beza dengan bahasa yang lain. Bahasa lain tak punya pattern dia. Jadi kalau dakhala ni, dia akan ikutkan pattern fa'ala. Ikut sama dia kan, fa'ala, dakhala. Ikut bentuk dia. Tapi kalau bahasa Melayu mungkin tak ada pattern dia. Mungkin pattern ni pola dia, tu, rujukan dia. Tapi kalau bahasa ada, dakhala ikutkan fa'ala.
Macam menulis bahasa dia kataba. Berarti ikut fa'ala dia. Ini sangat mustahak. Anda faham nanti dia punya sorok semua ni. Ni nanti disorot betul. Ya, semuanya daripada asal daripada sini lah. Ya. Ya, dakhala, fa'ala. Ya. Ini. Kena ambil bakat betul, kena faham bahasanya. InsyaAllah kalau tak esok kita belajar cuba tak sorot. Kita InsyaAllah. Jadi ini semua ni patterns dia punya. Ikan ikut sebelum dia. Tapi sana tu banyak itu. Jadi patterns yang untuk fi'il madhi banyak juga. Tapi dengan adanya patterns ni, dengan adanya pola ni, itu akan memudahkan kita nak membezakan mana isim dan fi'il dengan adanya ini ni. Yang merah. Tengok yang merah. Contoh saya cakap, saya buat di sini. Ballagha. Ballagha ni fi'il madhi. Ni fi'il madhi ni. Macam mana kita nak tahu dia fi'il madhi? Kita tengok di antara pattern-pattern yang ada ni. Ada tak yang macam berarti ballagha berarti fa'ala berarti? Ada terjumpa tu. Fa'ala. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nombor 7. Fa'ala. Ballagha. Serupa kan? Sama bentuk dia tu. Struktur dia sama. Ballagha. Fa'ala. Itulah cara nak. Jadi senang masalah tu. Ada pattern dia. Dah dibagi pattern dia. Mana dia? Fa'ala. Fa'ala tu saja pattern dia. Kalau balagha ni maknanya menyampaikan. Sebab tu ada orang cakap muballigh. Muballigh tu orang yang menyampaikan. Ni menyampaikan makna dia. Okey. Fa'ala dan qala ni semuanya dalam sorok nanti. Nanti kita akan belajar di sorof nanti. Jadi itu nama dia patterns atau pola. Nanti kita insya-Allah akan fokus pada pelajaran sorof atau tasrif. Jadi itu yang madhi. Ni madhi dah ada. Dia dah ada patterns. Macam tu juga fi'il mudhari'. Dia dah bagi bentuk-bentuk dia. Dia akan fi'il mudhari' ni akan bentuk dia macam-macam ni saja. Tak ada lagi yang lain. Dia buat sini fi'il mudhari'. Mana dia? Yang hitam tu. Yang hitam tu saya. Hitam sebelah fi'il madhi tadi. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu sampai bawah. Bawah dia yaf'alillu. Semuanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Jadi bentuk-bentuk fi'il mudhari' inilah bentuk-bentuk dia. Daripada catatan buku tu, yang pertama, kolom pertama tu warna merah. Itu semuanya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi, Betul. kata kerja lampau. Betul. Yang keduanya, kolom yang kedua tu semuanya hitam, itu adalah fi'il mudhari'. Betul. Kata kerja sekarang, present tense. Betul. Atau yang akan datang. Betul. Jadi contoh dia kita ambil lah satu sana tu. Ada sana contoh dia yufa'ilu. Ada sana yufa'ilu. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombor 8. Nombor 8. Ada pola bentuk dia yufa'ilu. Contoh dia ada yujahidu. Yujahidu. Yujahid ni berjihad. Bermujahadah. Kan sama dia bentuk dia ni. Sama dia. Sama bentuk dia. Jadi dah bahasa Arab ni dah punya sendiri bentuk dia tu dah ada. Jadi kita dengan bentuk ada yang dengan rujukan ni kita boleh tahu ni fi'il ni. Fi'il apa dia? Fi'il mudhari'. Apa rujukan dia? Bentuk dia ini dia. Jadi senang kita. Yufa'ilu. Jadi senang dia dengan bahasa Arab ni sebab dah ada rujukan dia. Pattern dia dah ada. Bentuk dia dah punya. Jadi kita tak susah nak bezakan mana fi'il, mana huruf, mana isim, tak susah lagi. Semalam tanda-tanda isim dah ada. Tanda fi'il pun dah ada. Senang. Bentuk-bentuk fi'il. Yujahidu. Jadi itu contoh dia. Atau contoh yang lain lah. Yang paling senang. Yatafa'alu. Yata'allamu. Kita selalu cakap belajar tu yata'allamu. Yata'allamu ni makna dia belajar. Yata'allamu ni ada apa dia? Iaitu adalah yatafa'alu. Yatafa'alu. Sama dia. Yatafa'alu ni termasuk di antara bentuk-bentuk fi'il mudhari'. Maka yang serupa dengan yatafa'alu macam halnya yata'allamu, maka dia termasuk kepada fi'il mudhari'. Jadi kalau tanya orang, yata'allamu ni fi'il mudhari' ke fi'il madhi? Fi'il mudhari'. Kenapa dia fi'il mudhari'? Ada pattern dia, ada pola dia yang kita jumpa, iaitu yatafa'alu. Tu dia. Ini fi'il mudhari'. Jadi senang kita. Jadi janji kita hafalkan je pola-pola yang ada ni.
Itu saja sebenarnya. Sebab itulah budak-budak di pelajar-pelajar di pondok-pondok, di pondok belajar bahasa Arab, dihafalkan tu fa'ala yaf'ulu, dia hafalkan pattern yang ada, pola yang ada. Jadi dengan pola tu dia boleh senang nak fahamkan bahasa Arab. Ini untuk fi'il mudhari, present tense, present. Okey. Fi'il madhi dah, fi'il mudhari dah siap juga. Okey. Sekarang kita masuk yang imperatif dia. Fi'il amar. Amar ni kalau Melayu ni amaran ni Kata kerja perintah. Command dulu. Ya. Tapi amaran kalau di bahasa Melayu setahu saya larangan aja. Yang larangan. Bukan perintah ya. Tapi di sini dia sebut kata kerja perintah. Ya. Kalau bahasa Arab. Ya. Dan juga larangan. Ya. Nah, Contohnya satu. bukan fi'il amar ni, contoh dia. Kalau kita tengok dulu pattern apa dia, bentuk-bentuk dia dulu, pola-pola dia. Ada nombor kolom ketiga. 1, 2, 3. Yang ketiga. Di sebelah fi'il mudhari tadi. Di sebelah fi'il mudhari ada uf'ul, ada if'il, ada if'al, ada if'al, ada if'al. Ada banyak tu. Sampai bawah. Sampai if'alillah. Semuanya fi'il. Fi'il amar. Contoh dia lah kita ambil dalam Al-Quran. Surah ayat yang pertama. Iqra. Iqra ni kan bacalah. Ini fi'il amar ni. Macam mana kita nak buktikan dia ni fi'il amar? Kalau contohlah kita tak tahu makna, macam mana kita nak buktikan dia fi'il amar? Kita tengok daripada pola-pola yang ada. Di antara pola-pola yang ada sana tu ada if'al. If'al sama bentuk dia dengan iqra kan? If'al. Ada sana if'al bentuk dia tu. Jadi kalau if'al kan sama ni. Iqra sama macam if'al. Jadi ada pola dia yang dah tertulis di kitab. Berarti maknanya memanglah dia fi'il amar. Itu salah satu bukti dia. Itu cara kita nak tentukan perkataan dalam ayat tu. Ni fi'il amar ni fi'il madhi ni fi'il mudhari. Jadi alangkah baiknya kalau kita dah ada kitab ni dah insya-Allah saya rasa dah bagus sangat. Dia dah ada bagi pola semua. Jadi kita senang nak tentukan mana yang fi'il, mana yang huruf, mana yang isim. InsyaAllah ni bagus, insyaAllah. Sini pun banyak contoh-contoh dia lagi yang lain. Jadi itu contoh-contoh dia. Okey. Okey. Sampai sana. Berarti kita dah belajar dari awal sekali. Kita dah belajar isim beserta alamat dia. Isim beserta macam-macam dia. Huruf yang fokus dia kepada huruf jar. Sekarang fi'il yang dah kita belajar, kita tahu secara gambaran besar dulu. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Jadi bentuk-bentuk ni bila kita nak fokus nanti insya-Allah kita fokus dalam belajar tasrif nanti insya-Allah. Ustaz di dalam muka surat 11 ini Ustaz, di bahagian bawah iaitu fi'il. Ustaz Syamsul Ma'arif mencatatkan, boleh tunjukkan? Tunjukkan ada 3 perkara. Dakhala, yadkhulu, udkhul. Iaitu fi'il madhi ikut wazan fa'ala. Betul. Yang yadkhulu fi'il mudhari ikut wazan yaqulu. Betul. Yang udkhul fi'il amar ikut wazan uf'ul. Kita Ustaz kurang bagi faham sikit pasal bagus. Catat di sini. Ni bagus. Ni bagus soalan dia. Jadi yang dimaksud dengan Ustaz ni wazan tu dia bahasa Arab tu. Ni wazan. Wazan tu tulisan bahasa Arab dia macam ni. Waznun. Waznun ni lah makna dia pola atau patterns. Pattern atau pola ya. Yang kita nak pergi ke rujukan kita. Jadi macam Ustaz buat di sini, dakhala, Ustaz Samsul buat. Dakhala ikut wazan fa'ala, ikut pattern fa'ala. Ini dia ikut dia. Ikutkan pola fa'ala, pola teman-teman. Banyak nanti disorok nanti. Ini banyak nanti disorok. Insya-Allah. Ni juga macam ni. Yujahidu. Ni apa ni? Fi'il mudhari tapi bukti dia apa? Sebabkan dia ikut pattern ini. Jadi bukti kita tu adalah mengikuti pattern yang satu. Pattern yang mana satu dia dalam fi'il tu. Kalau tak ada ikut pattern, berarti maknanya bukan ikutkan fi'il tu, ikutkan fi'il yang lain lah macam tu. Sebab tu kita mesti hafal wazan atau pattern satu pola ni.
Jadi itu dia. Jadi sebenarnya senang bahasa Arab ni. Jangan fikir susah. Sebab dia dah ada pattern saja. Jadi itu je 3 tu. Kita dah belajar yang isim, huruf dan selepas tu sekarang ni fi'il. Okey aja. Okey. Kita sambung. Ya, boleh sambung. Tajuk baru? Sambung. Tajuk baru kita masuk Berarti dah habis dah. Ismun dah habis, fi'lun dah habis, harfun dah habis. Kita masuk ke tajuk baru. Okey. Saya padam ni. Apa? Apa? Apa Zat? Tahniah dan syabas. Tahniah. Komen dia. Okey. Sekarang kita dah belajar ismun. Dah belajar fi'lun. Dah belajar harfun. Sekarang dalam ilmu nahwu ni yang kita belajari adalah perubahan akhir dari perkataan. Macam mana perubahan akhir dari perkataan tu maksud dia? Macam di dalam Al-Quran kita jumpa Allahu. Ada juga dalam Al-Quran lillahi. Ada juga dalam Al-Quran innallaha. Ustaz nak pergi ke mana sekarang? Sekarang kita buka muka surat 14. 14. Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada Ustaz. Ni ada sedikit Ustaz kita sentuh mengenai fi'il mudhari. Okey. Fi'il mudhari harus didahului oleh huruf mudhara. Okey. Iaitu hamzah, nun, ya dan ta. Ya. Jadi makna dia Anita. Contoh yang dibagi, saya duduk iaitu ajlisu. Yajlisu. Yajlisu. Maaf, najlisu, Ya. yajlisu, tajlisu. Betul. Saya duduk, yang keduanya najlisu, kita duduk, kemudian dia duduk ataupun kamu duduk. Ya, betul. Minta tolong Ustaz tolong huraikan dengan ini Ustaz. Anita. Okey, jadi Anita, ni bukan nama perempuan Bukan nama apa. Ni Hamzah, nun, ya, ta. Jadi fi'il mudhari'. Fokus pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' selalu diawali oleh hamzah, nun, ya, ta. Jadi kalau kita macam fi'il mudhari', contoh dia, kalau kita buat nu'minu. Ada contoh dalam Al-Quran nu'minu kan? Nu'minu. Lan nu'mina laka hatta. Tapi kita buat je nu'minu. Nu'minu ni, ini adalah fi'il mudhari'. Macam mana kita nak tahu fi'il mudhari'? Dia tengok di awal dia ada nun. Nun ni termasuk kepada salah satu daripada huruf mudhara'ah. Yang Anita ni dinamai huruf mudhara'ah. Apa tu huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah adalah huruf yang menunjukkan bahawasanya perkataan tu adalah fi'il mudhari'. Huruf yang menunjukkan bahawasanya perkataan ini adalah fi'il mudhari'. Jadi kalau kita terjumpa huruf mudhara'ah di awal, apa Zat? Macam mana isim jadi ismun? Jadi sebenarnya orang tu banyak cakap tu ismun atau kalau saya dia fi'il, ism. Dia ada itu cara orang sebab orang nak cakap cepat je. Sepatutnya ismun. Cuma orang Indonesia cakap cepat sikit, isim, dia buat isim, dia singkatkan jadi isim. Sebab kalau ismun terlalu panjang, kita nak cepat cakap isim. Sebenarnya ismun. Macam sebabkan dia ada sukun berjumpa dengan waqaf tu. Sukun ismun, asal dia ismun. Jadi kita nak matikan juga yang ni, kita waqafkan yang ni, kita mati sukunkan yang ni. Jadi ism. Jadi ism jadi baca dia. Jadi orang nak cepat-cepat je ism. Jadi isim jadi dia. Diluruskan saja. Sebenarnya betul ismun. Kalau nak cakap ismun lebih bagus. Okey. Jadi ini pertanyaan tadi dari Haji tadi.
Jadi Anita tu Hamzah dia adalah huruf mudharah. Apa tu huruf mudharah? Huruf yang menyatakan bahwasanya perkataan itu adalah fi'il mudhari'. Di mana letak dia? Di awal fi'il mudhari' letak dia di awal, bukan di akhir, di awal. Jadi Di awal. di awal dia. Sebab tu di sini contoh dia semua yang ada sini ni semuanya hamzah, nun, ya, ta di awalan dia. Itu menyatakan fi'il mudhari'. Itu juga cara-cara mempermudah kita untuk menemukan bukti fi'il mudhari'. Okey, sebagai dalil untuk fi'il mudhari'. Pola. Okey, Ini ada lagi catatan ya. ya. Pola fi'il madhi, mudhari' dan amar yang lebih lengkap dipelajari pada pelajaran tasrif. Huruf mudharah. Fi'il mudhari' kerana dimasuki huruf mudharah hamzah. Ajlisu. Ini semua ni kita akan belajar dalam tasrif nanti kan? Ya, wazan yang saya cakap tadi. Wazan dia semua. Wazan atau bahasa Inggerisnya patterns atau dalam bahasa Melayu dia pola. Itu nanti kita fokus dia belajar di pelajaran tasrif. Ya. Jadi mana saya sebutkan di sini kerana tercantik dalam buku. Mungkin ada di antara pelajar-pelajar dia ada buku, jadi kita sentuh jugalah. Ya. Tajuk dia pola fi'il madhi, mudhari' dan amar yang lebih lengkap dipelajari pada pelajaran tasrif. Pada pelajaran tasrif nanti akan diulang. Cuba tunjuk dekat Ustaz Kamal muka surat 12 yang bahagian bawah tu huruf mudharah. Tunjuk ya. Contoh. Ada ya? Okey. Yang ini semua nanti Ustaz akan ajar dalam pelajaran tasrif nanti insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey. Itu semua. Berarti nanti kalau tengok di kitab tu juga ada latihan dia. Kalau nak buat latihan sekali ada latihan dia. Di latihan ni pun dia bagi makna sekali. Makna yang latihan ni ada makna dia sini. Exercise ni, latihan-latihan ni, muka surat 12 ni nanti ada bagi makna muka surat 13. Jadi kalau para hadirin semua nak buat latihan ni, tak tahu makna dia, tengok di sebelah ni, ada makna dia insya-Allah di sana. Jadi sini kitabnya dah ada memudahkan dah semua. Jadi oleh kerana Ustaz nak pergi ke pelajaran lain, jadi untuk ulang, saya sukalah meminta pelajar-pelajar membuat latihan, iaitu fi'il mati itu apa dia? Fi'il mudhari' itu apa dia? Tolong cari mana-mana. Sebutkan huruf mudharah. Fi'il amar itu apa dia? Cari fi'il mati, mudhari' dan amar. Ini latihan ni. Kita kena banyak belajar-belajar, pandai kita tak cek balik apa yang kita belajar. Susah. Jadi benda-benda ni banyak kita kena hafal. InsyaAllah. Ni dia. Dah habis. Dah habis sampai muka surat 13. Berarti kita dah belajar ismun, kita belajar fi'lun, kita belajar harfun. Kita dah belajar ismun, fi'lun dan harfun. Kita belajar semua dah. Fi'lun, ismun dan harfun. Sekarang kita belajar ilmu nahwu. Kita sekarang kan belajar nahwu ni. Nahwu ni adalah belajar mengenai akhir dari perkataan. Akhir perkataan. Akhir dari perkataan tu macam mana? Contoh sini akhir dia dhammah, sini akhir dia kasrah, sini akhir dia fathah. Macam ada kita terjumpa taliban. Ada nanti talibin. Ada nanti talibun. Berubah akhir dia. Akhir dia berubah. Itu dia, akhir dia berubah. Ada juga dalam ilmu nahwu yang tak berubah-ubah. Contoh dia, mereka pergi. Bahasa Arab dia, yadhabna. Ni akhir dia, yadhabna. Tak akan, sampai kiamat pun tak akan berubah-ubah. Jadi yadhabnu, yadhabni, tak akan berubah-ubah. Tetap yadhabna. Jadi, yang saya nak sampaikan di sini, perkataan dalam bahasa Arab, ada yang berubah macam ni, ada yang tak berubah macam ni. Itu yang kita nak fokus dalam belajar ilmu nahwu ni. Kita nak kaji yang berubah akhir dia, yang tak berubah akhir dia. Akhir dia saja ni, bukan di tengah-tengah, bukan di awal. Akhir dia saja. Kalau yang berubah, maka kita namai perkataan itu adalah perkataan yang mu'rab.
Mu'rab nama dia, istilah dia yang berubah-ubah. Kalau yang perkataan yang tak berubah, maka dia dinamai mabni dia. Mabni dia. Yang mu'rab ni boleh isim, boleh fi'il. Sama saja. Yang mabni ni boleh isim, boleh fi'il. Jadi kita nak sekarang ni ilmu nahwu. Ni kita kan belajar nahwu ni. Nak tengok macam mana akhir dari perkataan. Keadaan akhir perkataan. Ada keadaan dia yang berubah, ada yang tak berubah. Itu sekarang kita nak fokus belajar sekarang ni. Jadi kalau yang berubah nama dia mu'rab. Yang tak berubah mabni. Tapi bahasa kita, bahasa Melayu, dia tak berubah-ubah. Bola, saya bermain bola, bola juga. Bola itu di padang, bola juga. Saya menengok bola, bola juga. Tapi bahasa Arab, saya contohlah kalau nasi bahasa Arab dia ruzun. Ar-ruzu, ruz itu di dalam rumah, fil baiti. Ar-ruzu baca dia. Saya makan nasi, akulu ar-ruzza. Ruzza jadi dia. Macam tu. Jadi dia berubah ruzu jadi ruzza. Sesuai dengan ayat dia. Tapi bahasa kita punya tak akan berubah-ubah ujung-ujung dia. Tapi bahasa Arab berubah-ubah ujung-ujung dia. Itulah mempercantik bahasa Arab. Itulah kita nak kaji dalam ilmu nahwu. Cuma ilmu nahwu cuma kita nak belajar ujung-ujung dia saja. Tak ada yang susah. Ujung dia saja kita belajar. Tak ada lagi yang lain. Itu dia. Okey. Jadi kalau yang berubah nama dia mu'rab. Yang tak berubah nama dia mabni. Kita mulai dengan yang berubah dulu. Macam mana pola dia berubah? Dari mana ke mana dia berubah? Kenapa dia berubah? Itu mesti kita fikir. Okey. Macam mana pola dia perubahannya macam mana? Okey. Kita buka muka surat 14. 14. Ada istilah dia, keadaan akhir perkataan tu ada istilah dia, rafa' nama dia. Nanti apa tu rafa' nanti insya-Allah kita jalan. Ada akhir dia tu ada namai nasab. Ada nanti nama dia jar. Ada nama dia nanti jazam. Jazmun. Jadi akhir perkataan, keadaan akhir perkataan tu ada yang rafa', ada yang nasab. Nasab, ada yang jar, ada yang jazam. Macam apa dia makna rafa', makna nasab, makna jar, makna jazam, nanti kita akan tengok. Kalau rafa' ni adalah, kita tengok di muka surat 14, di sana tu ada, dia buat sana, tanda i'rab rafa'. Jadi tanda rafa' ni ada 4 dia. Kita fokus pada rafa' dulu. Okey? Okey. Rafa'. Contoh dia kita ambillah isim. Al-kitabu. Al-kitabu ni adalah rafa' ni. Rafa' dia. Nanti kita fokus akan belajar daripada yang rafa' tu. Sekarang kita tengok je beza-beza dia rafa' dengan nasab. Ini rafa' ni. Tapi apabila kita ubah jadi dia akan berubah nanti jadi al-kitabah. Yang ni nasab nama dia. Kenapa nasab dah pakai fathah dia? Sini masih pakai dhammah, sini pakai fathah. Ni nasab nama dia. Ada juga nanti al-kitabi. Ni kitab. Al-kitabi. Pakai kasrah dia sekarang. Pakai baris bawah dia al-kitabi. Ini nama dia jar dia. Keadaan dia jar. Jadi isim kalau dia pakai dhammah, keadaan dia rafa'. Isim kalau pakai fathah, ujung dia keadaan dia nasab. Isim kalau pakai kasrah, ujung dia keadaan dia jar. Sementara lah ni kita nak faham, nak senang dulu. Nanti akan lebih dalam lagi. Ini dia. Rafa', nasab, jar. Itu beza-beza dah. Nanti kita akan fokus lagi. Rafa' tu tak hanya dengan dhammah lagi. Nanti ada lagi rafa' yang lain. Rafa' tak hanya dengan dhammah, cara-cara, tanda-tanda dia. Fi'il pun macam tu juga. Fi'il. Ini kan isim ni, kitab makna dia. Kitab. Ni berubah-ubah. Rafa', nasab, jar ni apakah berubah makna? Tak akan berubah makna dia. Tetap saja makna dia kitab. Buku. Tak akan berubah dia. Cuma hukum nahwu dia, hukum bahasa Arab dia berubah. Sini rafa', sini nasab, sini jar, hukum dia.
Kalau fi'il, contoh dia yadhabu atau yusafiru. Yusafir ni makna dia bersafar. Yusafiru. Ni pakai dhammah ni, rafa' dia. Bila menjadi nasab, dia akan menjadi yusafira. Bila menjadi jazam, jadi yusafir. Sini pakai dhammah, sini pakai fathah, sini pakai sukun. Ini untuk jazam ni. Jadi fi'il tu ada yang rafa', ada yang nasab, ada yang jazam. Berubah-ubah ujung dia tu. Ujung ni kita tengok saja. Jadi kalau kita nak belajar nahwu ni, kita tengok ujung-ujung dari perkataan tu saja. Jadi kalau ujung dia macam ni, ini hukum dia. Kalau ujung dia macam ni, ini hukum dia. Kalau ujung macam ni, ini hukum dia. Kalau dhammah, ini hukum dia. Kalau fathah, ini dia. Kalau ujung dia kasrah atau baris bawah, ini hukum dia. Jadi sesuaikan dengan harokat atau baris akhir perkataan, inilah hukum dia. Jadi macam tu. Hukum-hukum dia apa saja? Rafa', nasab, jar, jazam. Itu dia. Jadi perubahan perkataan bahasa Arab tu berubah antara rafa' menjadi nasab atau menjadi jar atau menjadi jazam. Kalau huruf macam mana? Huruf ni mabni dia. Huruf ni tak berubah-ubah. Tu dia. Jadi inilah dia rafa', nasab, jar dan jazam. Kita sambung. Okay. Sambung. Kita sambung yang pertama adalah rafa'. Rafa' ni dulu. Jadi bila mana saja isim tu dikatakan rafa', kita fokus sekarang. Rafa' ni dulu. Okey, saya padam. Kita belajar dulu yang rafa'. Di muka surat 15 sana ada dia buat tanda-tanda rafa'. Rafa' ni setiap yang rafa' dinamai marfu'. Setiap perkataan yang rafa' dinamai marfu'. Istilah rafa' ni tak ada dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Melayu. Istilah ni cuma ada dalam bahasa Arab. Sebab kan bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan tak berubah-ubah akhir dia, tetap macam tu saja. Tapi kalau bahasa Arab akhir dia berubah-ubah. Sebab tu istilah ni cuma ada dalam bahasa Arab. Rafa' ni tanda-tanda dia, kalau singkatan dia, kalau dari Pondok An-Nur, singkatan dia adalah Dowan. Kalau dia singkat jadi Dowan dia. Dowan. Dowan tu apa? Dot. Dhammah. Wow. Tanda-tanda dia. Lepas tu alif. Lepas tu nun. Ni tanda-tanda dia. Dawan. Dah singkat dengan Ustaz Samsul Ma'arif. Dawan. Dhammah, al-waw, al-alif, an-nun. Dawan. Dawan. Contoh dia macam mana? Contohlah. Pelajar bahasa Arab dia talibun. Talibun, pelajar bahasa Arab, pelajar talibun. Kalau kita bahasa Arab kursi, kerusi, kursiyun. Tu rafa' dia tu. Kursiyun. Boleh tak pakai alif lam? Boleh. Atau libu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ada sana tu wa kanallahu. Allahu berarti Allah tu adalah rafa' sana tu. Atau zalikal kitabu. Al-kitabu berarti rafa' dia. Berarti Allah wa kanallahu, lafzul jalalah Allah tadi tu, lafaz yang dimuliakan tadi tu Allah, itu i'rab dia adalah rafa'. Atau macam dalam Quran kan zalikal kitabu. Al-kitab, itulah kitab. Kita boleh tentukan ni. Al-kitab ni isim ke fi'il ke huruf? Isim. Kenapa dia isim? Tanda dia alif lam.
Sekarang kita dah tentukan. Ini ni apa hukum dia? Hukum dia rafa'. Apa tanda rafa' dia? Dhammah. Ni dhammah ni. Di ujung dia. Jadi kita dah boleh tentukan ismun ke fi'il ke huruf. Lepas tu hukum dia. Rafa' ke nasab ke jar ke jazam. Kalau salah ni rafa' dia. Tanda rafa' dia adalah dhammah di ujung dia. Jadi tanda-tanda ni di ujung-ujung saja. Jangan tengok di awal atau di tengah. Zalikal kitab. Itu dia. Macam dalam panggilan apa? Dawan itu satu lagi contoh ni munib. Apa? Apa Ustaz? Dawan itu satu lagi contoh ni munib. Ni? Munib. Ni? Ni munib. Apa tu? Siapa? Okey. Okey, sambung. Kita sambung. Contoh lagi dalam azan, ada azan as-salatu khairum minan naum. Kita boleh ni bagi ni. As-salatu khairun minan. Ni boleh kita bagi semua ni. Naumi. As-solah. As-solah ni solat. Solat ni adalah isim. Kenapa kita sebut isim? Ada alif lam di awal dia. Ada alif lam. Berarti ismun dia, noun dia, kata benda dia. Ada alif lam. Tanda dia apa? Alif lam. As-solatu. Sekarang hukum dia apa? Hukum dia adalah raf'un atau marfu'. Raf'un dia, rafa' dia. Apa tanda dia rafa'? Bukti dia rafa'? Ada dhammah di ujung dia. Macam kita belajar tadi, dhammah di ujung dia. Dhammah di ujung dia. Khairun. Khairun ni isim ke fi'il? Ismun. Kenapa ismun? Ujung dia ada tanwin. Isim kan tanda dia alif lam tanwin. Rafa' ke tak dia? Rafa'. Apa tanda rafa' dia? Dhammah. Dah dapat kita ismun, sini isim yang rafa', sini isim yang rafa'. Dah tahu dah. Min kan huruf jar tadi kita dah belajar. Huruf jar. An-naumi. Rafa' ini isim ke tak? Ini isim. Apa tanda isim dia? Alif lam. Rafa' ke tak dia? Tanda ujung dia kasrah. Maknanya dia bukan rafa' dia. Ujung dia bukan dhammah tapi kasrah. Jadi itu yang paling senang dia. Boleh setelah Ustaz? Apa? Minta Ustaz Kamal tunjukkan muka surat 15 yang di bahagian atas. Tanda i'rab rafa' Ustaz ya. Kita tanya Ustaz sikit lah. Talibun rafa' tandanya dhammah kerana isim mufrad. Ya. Boleh urai sikit tak? Okey, nanti saya masuk ke sana sekejap. Belum lagi. Belum ya. Okey. Jadi betul kata Haji tu. Jadi yang boleh dengan dhammah ni adalah isim mufrad. Ini mana mufrad? Isim yang kita belajar semalam kan ada isim mufrad kan? Jadi kalau isim mufrad, rafa' dia dengan dhammah. Dhammah ni isim mufrad ni. Makna mufrad tu apa? Tunggal, single. Satu pelajar. Ni satu solat. Satu, makna dia mufrad satu. Jadi setiap isim mufrad, kalaulah dia jadi rafa', dia pakai dhammah ujung dia. Isim mufrad, satu lagi jamak taksir. Jamak taksir, lepas tu jamak muannas salim. Yang kedua saya. Yang kedua jemaah. Talibani rafa' tandanya alif kerana isim tasniyah. Okey. Okey, kita masuk yang alif. Okey, kita masuk yang alif dulu. Okey. Di sana ada talibani dia buat. Talibani. Perkataan talibani atau pakai alif lam at-talibani sama saja. Ini adalah isim. Maknanya kan pelajar sama daripada talibun. Pelajar, dua orang pelajar ni. Ini adalah isim musanna tasniyah. Tasniyah tu maknanya kan dua. Kalau tasniyah kan pakai alif nun ujung dia. Ini musanna. Dia ni adalah rafa'. Apa bukti dia rafa'? Alif. Alif ni bukti dia rafa'. Jadi setiap isim yang double atau yang dua jumlah dia, dua orang pelajar, dua masjid, dua pen. Berarti kalau pen dua, qalamani, masjid, masjidani, meja, maktabani. Semua tu rafa'. Tanda rafa' dia apa? Alif. Bukan nun ni. Tapi alif. Jadi kalau isim musanna atau tasniyah, maka tanda rafa' dia adalah
alif. Okey. Baik, yang ketiga Ustaz ya. Okey. Talibuna. Okey. Rafa tandanya waw Okey. kerana isim jamak muzakkar salim. Okey, bagus. Talibuna. Talibuna kita tengok sini. Talibuna ni makna dia pelajar-pelajar. Ramai dia. Lebih daripada 2. Tapi kalau taliban ni 2 saja. Kalau talibuna ramai pelajar-pelajar. Kalau talibuna ni jamak muzakkar salim. Jadi setiap muzakkar salim, tanda rafa' dia dengan waw. Talibuna muslimuna al-kafiruna. Jadi pakai waw semua tu. Itu maknanya rafa'. Jadi macam kul ya ayyuhal kafirun. Berarti al-kafirun itu tu adalah ismun. Yang ismun ni i'rab dia atau hukum dia adalah rafa'. Boleh sambung ni. Sambung. Boleh je. Talibatun. Rafa tandanya domah kerana isim jamak muannas salim. Bagus. Talibatun. Talibatun. Talibat ni apa dia? Ini makna dia jamak muannas salim. Makna dia apa? Pelajar-pelajar perempuan yang banyak. Pelajar-pelajar perempuan. Jadi pelajar perempuan yang ramai. Ini bentuk jamak dia, bentuk plural dia. Talibatun. Jadi kalau ramainya perempuan, kalau perempuan dalam bentuk ramai, rafa' dia dengan dommah. Dommah yang di ujung ni. Bukan dengan alif ni, tapi dengan dommah. Okey. Jadi setiap mukminatun, salihatun, qanitatun. Macam tu dia. Kalau dia rafa'. Okey, boleh terus. Tulabun. Rafa tandanya domah kerana isim jamak taksir. Okey, tulab. Tulab ni pelajar-pelajar juga makna dia. Pelajar-pelajar ramai. Jamak dia, bentuk plural dia. Bentuk plural dia. Tulabun. Tulab, pelajar-pelajar. Tulabun ini pun tanda rafa' dia adalah dommah. Bukan alif, bukan ba ni pula lagi, tapi dommah. Jadi dommah ni ada banyak ni. Ada yang mufrad, jamak muannas salim, ada jamak taksir. 3 dah. Okey tak? Okey, terus baca. Teruskan. Abuka rafa tandanya waw kerana asmaul khamsah. Abun. Macam nanti kita akan belajar di muka surat 20 kalau nak baca. Sana ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah, ni asmaul khamsah ni. Abu. Ni bukan termasuk asmaul khamsah ni, bukan ni. Abu saja. Abu ni ayah. Ini makna dia ayah kamu. Abu ni pun rafa'. Apa bukti dia rafa'? Ujung dia ni ada waw. Jadi waw ujung dia. Berarti waw ni adalah tanda dia rafa'. Sama macam jamak muzakkar salim. Jadi asmaul khamsah dengan muzakkar salim, jamak muzakkar salim dia sama tanda rafa' dia, iaitu waw. Lepas tu Aisyatu. Tandanya domah kerana isim ghair munsharif. Okey. Aisyatu. Aisyah ni tanda rafa' dia dengan dommah. Aisyah. Tapi Aisyah ni dia tak boleh pakai tanwin. Kenapa tak pakai tanwin? Sebab dia isim ghair munsharif. Apa tu isim munsharif? Nanti kita belajar di level 4 insya-Allah. Jadi kalau nama isim ghair munsharif atau isim yang tak boleh pakai tanwin, tanda rafa' dia sama juga, pakai dommah tanda rafa' dia. Sama macam yang mufrad, jamak muzakkar muannas salim, jamak taksir. Berarti macam tu juga isim ghair munsharif. Macam Adamu, Yusufu, dia pakai dommah ujung dia. Okey. Al-Qadhi rafa' tandanya domah tidak tampak kerana isim mankhus. Okey. Al-Qadi. Kita belajar semalam kan dah ada belajar isim mangkus kan? Isim mangkus, ada Al-Qadi, ada Al-Jari. Ada kita belajar isim mangkus. Jadi kalau isim mangkus, ni ujung dia kan? Ujung dia ya. Tadi tanda rafa' dia bukanlah sukun ni, bukan sukun ni tanda rafa' dia, bukan pula ya ni. Tapi tanda rafa' dia apa?
Sepatutnya di sini ada dhammah hakikat dia. Tapi dhammah tu tak tampak. Maka dia namakan dhammatun muqaddaratun. Atau dalam bahasa Melayu dia, dhammah yang tak tampak. Muqaddarah. Dhammah muqaddarah ni maknanya dhammah yang tak tampak. Sini ni tak ada dhammah, memang tak ada dhammah. Tapi di dalam ni hakikat dia ada dhammah. Jadi kalau isim mangkus, tanda rafa' dia adalah dhammah yang tak tampak. Apa isim mangkus? Tengok balik di muka surat sebelum ni. Ada sana isim mangkus. Boleh. Lepas tu lepas tu isim maksur. Al-Fata. Ada Al-Fata. Rafa tandanya dhammah tidak nampak kerana isim maksur. Okey. Al-Qadi tadi makna dia apa? Hakim. Juru pengadilan, hakim di pengadilan. Kalau Al-Fata ni makna dia pemuda. 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 Al-Fata ni ini dinamai isim maksur. Kita balik lagi kaji kita sebelum ni, ada nama isim mangkus, isim maksur. Ini isim maksur nama dia. Isim maksur ni tengok dia ujung dia. Ujung dia tak ada dhammah. Tak ada tanda-tanda dhammah. Tak ada pula baris-baris apa-apa. Jadi apa tanda rafa' dia? Tanda rafa' dia adalah dhammah yang tak tampak. Sepatutnya di sini hakikat dia ada dhammah sini. Tapi dia tak tampak, sebab tu nama dia dhammah muqaddarah, tanda rafa' dia. Dhammah muqaddarah tu dalam bahasa kita dhammah yang tak tampak. Jadi dua dhammah tak tampak dia untuk isim maksur satu, untuk isim mangkus satu, dua. Al-Fatah jadi isu. Rafa', tanda rafa'nya dhammah. Kerana fi'il mudhari. Okey. Kita buat di atas ni. Yang dhammah-dhammah sebelah sini semua. Selepas tu yajlisu. Ni nak kena ingat tadi yang formula yang Ustaz dah bagi tadi, Ustaz Agong bagi tadi, dowan. Itu kita kena ingat. Yajlisu. Yajlisu ni adalah fi'il mudhari. Apa tu fi'il? Kenapa dia fi'il mudhari? Tengok di awal dia ada ya kan, ada anita kan? Ya. Yajlisu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ni rafa' ke tak? Rafa'. Apa bukti dia rafa'? Ada dhammah ujung dia. Yang fokus nanti akan belajar fokus di fi'il mudhari ni, tanda rafa' fi'il mudhari, tanda nasab, tanda jazam dia. Kita akan fokus nanti di level 3 nanti insya-Allah. Sekarang kita nak tengok saja dulu. Ni fi'il mudhari, tanda rafa' dia dhammah. Nanti ada fokus untuk fi'il mudhari insya-Allah. Baik. Yang terakhir Ustaz ya. Yusalluna, rafa', tanda rafa'nya nun kerana af'alul khamsah. Okey, af'alul khamsah. Ini af'alul khamsah. Yusalluna. Ada dalam Al-Quran yu'minuna. Yu'minuna tu pun af'alul khamsah. Af'alul khamsah ni apa? Fi'il mudhari. Dia fi'il mudhari. Dia untuk yang dhamir hum, huma dan semua tu. Jadi kalau fi'il mudhari tu ada una, ani, ina. Itu semua dia af'alul khamsah. Nanti fokus di level 3 nanti insya-Allah. Jadi af'alul khamsah ni tanda rafa' dia bukan waw. Bukan. Tanda rafa' dia apa? Nun ni tanda rafa' dia. Nun tu tanda rafa' dia. Jadi kalau af'alul khamsah, tanda rafa' dia adalah nun tu. Jadi dah ada 4 tanda rafa' tu. Pertama dhammah. Dhammah ni untuk siapa saja? Untuk isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir, isim ghaib munsharif, isim mangkus dengan isim maksur, ataupun fi'il mudhari. Yang untuk waw, siapa je yang boleh tanda rafa' waw? Iaitu jamak muzakkar salim, asmaul khamsah. Yang alif untuk musanna atau tasniyah. Yang nun untuk al-af'al al-khamsah. Yang af'al khamsah ni kita akan belajar nanti level 3. Isim munsharif belajar nanti level 4. Nanti kita akan belajar lagi. Yang ni nanti muka surat 20 insya-Allah kita belajar. Jadi sekarang ni masih kita nak tengok gambaran dia saja. Jadi jangan pening sangat. Ustaz Agong dah cerita banyak ni. Jadi kita tak nak jadi pening Ustaz. Sebenarnya mudah. Ya, sebenarnya jadi mudah. untuk nak mudahkan semua kita pelajar-pelajar ni, kita kena buat latihan. Ya. Saya baca kan latihan supaya kita pula kena usaha. Ustaz Agong dah sampai video ni, dah sampai kat kita. Sekarang kita cek balik. Yang pertama kita kena cari i'rab tu apa dia. Tuliskan. Mana ada i'rab. Yang keduanya kita cari amil tu apa dia. Ya, di kitab amil adalah apa.
i'rab ada berapa? Sebutkan. Nombor 4, sebutkan tanda i'rab rafa, nasab, jar dan jazim. Ustaz tolong tunjuk je tak? Tolong gambar. Bagi muka surat 15, soalan latihan. Apakah tanda i'rab rafa, uzum, izim mufrad? Berikan contohnya. Nombor 6, apakah tanda i'rab rafa untuk izim tasniah? Berikan contohnya. Apakah tanda i'rab rafa untuk isim jamak muzakkar salim? Berikan contohnya. Apakah tanda i'rab rafa untuk isim jamak muannas salim? Berikan contohnya. Apakah tanda i'rab rafa untuk isim jamak taksir? Berikan contohnya. Apakah tanda i'rab rafa untuk isim asmaul khamsah? Berikan contohnya. Apakah tanda i'rab rafa untuk isim maksur? Berikan contohnya. Apakah tanda i'rab rafa untuk isim manqus? Berikan contohnya. Apakah tanda i'rab rafa untuk fi'il mudhari dan af'alul khamsah? Berikan contohnya. Jadi ini tak susah ni, nanti kita akan permudahkan lagi. Sama-sama kita usaha, kita buat nota semua. Nanti insya-Allah tidak ada masalah, kita akan cuba membetulkan. Kita akan masuk ke dalam YouTube nanti. Nota-nota sikit kita masukkan insya-Allah saya. Insya-Allah. Apa ada soalan Ustaz? Ada. Okey. Baiklah. Jadi itulah dah sampai ke tanda-tanda rafa kita belajar. Jadi kita dah belajar ismun, fi'lun, harfun. Lepas tu sekarang tanda-tanda rafa. Selepas ni insya-Allah tanda-tanda nasab, selepas tu tanda-tanda jar, lepas tu tanda-tanda jazam. Memang insya-Allah nanti akan terlihat mudahlah bahasa Arab ni. Semakin kita kenal bahasa Arab, semakin kita tahu bahasa Arab, semakin cinta kita dengan bahasa insya-Allah. Jadi itu saja terlebih dahulu. Ada tambahan aja. InsyaAllah kita akan bersama-sama, kita akan pemudah, kita akan masuk dalam YouTube. Apa-apa yang perlu, poin-poin yang paling mudah tu sama-sama kita. Ustaz Agung akan bersama kita membimbing kita. InsyaAllah. Kita kena muzakharah. Nak belajar ni kena banyak muzakharah, kena tanya orang, cari orang yang boleh faham bahasa Arab. Kalau kita seorang sampai 2 tahun, 3 tahun pun tak habis. Kalau masuk dulu ni, masuk UIA belajar 1 minggu, 2 kali, 3 kali bermalam. 3 tahun pun tak habis. Tapi Masya Allah pelajar-pelajar kita ni, Ustaz Tafizah Taqwa, mereka datang pagi, petang, siang, malam mereka duduk, mereka belajar, malamnya mereka bermuzakarah. Semuanya boleh jadi mudah. InsyaAllah kita akan ni, Allah pasti akan membantu bila kita banyak berdoa, minta kepada Allah, kerana Allah memilih bahasa Arab ini untuk diturunnya mukjizat, iaitu Al-Quran. Allah tidak akan menyusah, Allah pasti memudah. Kita kena dekat, jangan kita gibah, kita kata susah. Kalau kata susah, pasti benar ni akan jadi susah. Cakaplah confident, boleh, bersabar. Menangis kita kepada Allah. InsyaAllah Allah pasti akan membantu kita untuk memahami bahasa Arab dan seterusnya dapat kita memahami Al-Quran, iaitu panduan penghidupan kita di dunia ini. InsyaAllah untuk kejayaan penghidupan di akhirat. InsyaAllah. Sila Ustaz. Okey, terima kasih banyak Tun Haji. Alhamdulillah kita dah sampai di penghujung. InsyaAllah esok kita sambung balik. Semoga kita semua tetap semangat untuk belajar bahasa Arab ni. Sebab InsyaAllah kita akan mendapatkan hasil dia baik di dunia maupun di akhirat kelak. InsyaAllah. Jadi mohon maaf atas segala kesilapan, yang salah datangnya dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum likulli akhta. Akhirul kalam aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.